Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini, Pendidikan Islam tahun 4, bidang akidah, agung dan mulianya Tuhanku. Siapakah Tuhan kita? Allah Ta'ala yang satu. Marilah sama-sama kita menadah tangan, mengaminkan doa belajar. Mudah-mudahan diberikan kefahaman yang lebih mendalam tentang topik ini. Mudah-mudahan dapat dihayati dalam kehidupan seharian. Dan dengan doa ini juga mudah-mudahan kita dilimpahkan rahmat dan berkat oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran murid-murid dapat yang pertama menyatakan erti Al-Azim dan Al-Hamid, seterusnya menyatakan dalil nakli yang berkaitan Al-Azim dan Al-Hamid, menyenarai kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Seterusnya menyenarai bukti beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Baiklah, kita teruskan lagi dengan menentang butang langgan, subscribe, loceng notifikasi dari channel saya. Mudah-mudahan tidak tertinggal daripada video-video pembelajaran yang terkini dari channel saya. Terima kasih atas sokongan anda semua. Mudah-mudahan memberi manfaat insya-Allah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan pengertian Al-Azim dan Al-Hamid. Al-Azim bermaksud Allah Maha Agung. Allah Maha Agung. Nama Allah Al-Azim bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Agung daripada segala sesuatu. Tiada makhluk yang dapat menandingi keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya Allah sahaja yang Maha Agung. Al-Hamid pula bermaksud Allah Maha Terpuji. Allah Maha Terpuji. Nama Allah Al-Hamid bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Terpuji yang telah melimpahkan segala kurniaan nikmat kepada makhluk dan sangat layak dipuji. Bagaimana cara kita memuji Allah? Dengan menyebut Subhanallah. Apakah maksud Subhanallah? Maha suci Allah. Ada banyak lagi cara untuk memuji Allah Ta'ala. Jadi saya akan kongsikan salah satunya yang timbangannya berat semasa di mizan, ringan di lidah kita. Kejap lagi saya akan kongsikan, jadi pastikan anda semua setia hingga ke akhir video ini untuk mengetahui apakah lafaz yang ingin saya kongsikan itu. Jadi kita teruskan lagi dengan contoh. Kita lihat dalam gambar ini, kita lihat yang ada di tengah gambar ini. Apakah yang kamu nampak? Otak yang Allah kurniakan kepada kita, iaitu akal fikiran. Jadi dengan sebab nikmat akal fikiran ini, kita dapat memanfaatkan dengan mencipta sesuatu yang hebat seperti handphone, laptop, kereta. Senang kata teknologi-teknologi yang canggih ini semuanya dari akal fikiran kita. Persoalannya, siapakah yang memberikan akal fikiran kita ini jika bukan Allah Ta'ala? Jadi walau bagaimana hebat sekalipun ciptaan kita,
kita mestilah menyedari bahawa semuanya itu adalah dari Allah Ta'ala yang telah memberikan kita ilham untuk menciptakan sesuatu yang canggih itu. Kerana punca akal fikiran ini, siapakah yang telah memberikannya kepada kita kalau bukan Allah Ta'ala? Dan kita mestilah memuji Allah selayak-layak tempat pujian. Al-Hamid itu Allah Maha Terpuji, kerana dengan nikmat akal fikiran ini kita dapat menggunakannya dengan memberi manfaat kepada manusia yang lain dengan teknologi yang kita ada. Dan kita juga perlu sedar bahawa walau hebat mana pun ciptaan kita, contohnya lampu yang dapat mengeluarkan cahaya yang terang, lampu putih ataupun lampu jimat tenaga, tetapi kita tidak mampu menandingi kehebatan agungnya Allah menerusi lampu yang dapat pada siang hari dan malam hari. Apakah lampu semula jadi itu? Ya, jika bukan tidak matahari dan bulan. Jadi walaupun kita dah cipta hebat macam mana sekalipun, tetap ada kelemahan, kerana rekaan yang ada tu tidak akan kekal selama-lamanya dan sentiasa berubah-ubah dan tidak juga mampu untuk mendandingi keagungan dan kehebatan Allah Ta'ala. Okey, jadi kita lihat pula dalil nakli berkaitan dengan Al-Azim dan Al-Hamid. Dalil nakli ini bermaksud bukti yang boleh diperoleh daripada Al-Quran maupun hadis. Jadi dalil nakli Al-Azim ini kita lihat dari firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwal aliyyul azim, surah Al-Baqarah ayat 255, yang bermaksud dan dia maha tinggi, maha agung. Siapakah yang maha tinggi dan maha agung ini? Allah Ta'ala. Dan dalil nakli berkaitan dengan Al-Hamid pula dapat diperoleh dari surah Hud ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu hamidum majid, yang bermaksud sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Allah lah satu-satunya yang layak dipuji. Walaupun kita dipuji oleh manusia, kita mestilah memulangkan pujian itu kepada Allah Ta'ala. Hadza min fadli rabbik, ini adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala. Kita tidak boleh merasa bangga dengan pujian-pujian yang telah diberikan oleh manusia kepada kita, kerana apa yang kita ada itu adalah pinjaman dari Allah Ta'ala. Jadi kita pulangkan pujian-pujian itu kepada yang mutlak memilikinya, iaitu Allah Ta'ala. Kita teruskan lagi dengan lafaz yang ingin saya kongsikan kepada kamu semua. Mari kita amalkan sama-sama. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, ada dua kalimah yang ringan di lidah, namun berat timbangan pahalanya, dan kedua-duanya dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sama-sama kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ulang lagi sekali, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang bermaksud Maha suci Allah, dengan segala puji bagi Allah, Allah yang Maha Agung. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi
Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini, lafaz yang ingin saya kongsikan yang dicintai oleh Allah ini, ucapan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ini, yang bermaksud Maha Suci Allah dengan segala pujinya, Allah yang Maha Agung, mestilah kita hafal dan diamalkan selalu. Mudah-mudahan timbangan kita di mizan nanti berat disebabkan kita rajin untuk mengucapkan ucapan yang dicintai oleh Allah Ta'ala ini. Jadi sama-samalah kita amalkan. Dan mestilah kita hafal. Dan jangan pula hari ini kita baca, esok kita lupa. Mesti buat hari insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita teruskan lagi dengan kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Yang pertama, sentiasa merasai keagungan Allah. Bila mana kita tahu tentang pengertian nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid, kita sentiasa merasai keagungan Allah. Kerana apa yang ada di dunia ini semuanya dari Allah yang Maha Agung. Okey. Seterusnya, membentuk peribadi yang berakhlak mulia. Yang ketiga ialah memupuk sifat bersyukur. Kita dah tahu apa yang Allah kurniakan kepada kita. Jangan lupa untuk kita bersyukur kepada Allah. Dan apabila kita sentiasa bersyukur kepada Allah, itulah merupakan salah satu tanda kita sudah pun beriman kepada nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Okey. Seterusnya, sentiasa berusaha menjadi lebih baik dalam kehidupan kita, dalam pelajaran kita. Okey. Dan seterusnya. Dan kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid ini menjadikan kita tidak sombong kerana kita sedar bahawa yang memiliki keagungan yang layak, sangat layak dipuji hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tahu bahawa Allah sahaja yang Maha Agung, yang layak dipuji. Kita hanya manusia yang lemah. Jadi kita jauhkan diri daripada bersikap sombong. Kerana kita tahu bahawa apa yang kita ada ini bukanlah kekal selama-lamanya. Apa yang ada di dunia ini hanyalah bersifat sementara sahaja. Jadi selepas sahaja alam kehidupan, kita akan menempuh pula alam barzakh, alam kubur dan seterusnya alam akhirat, seterusnya syurga ataupun neraka. Jadi nak lagi ke hidup dalam kesombongan bila kita tahu bahawa hidup kita bukanlah kekal selama-lamanya. Jadi sama-samalah kita ambil iktibar. Dan seterusnya selalu memuji Allah Ta'ala dengan sentiasa basahkan lidah dengan zikir-zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi kita lihat seterusnya pula ialah bukti saya beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Kita lihat, okey, gambar contoh sahaja. Yang pertama, bukti saya beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid, saya seorang Muslim yang taat. Taat itu ialah patuh kepada perintah Allah. Jadi, dalam tindakan kita, kita akan sentiasa melakukan amal soleh, amal kebaikan dan menjauhi maksiat, perbuatan yang memberikan kita dosa. Jadi,
sebagai manusia, kita mestilah sentiasa melakukan kesilapan. Jadi jangan lupa pula untuk kita bertaubat, dan di samping kita sentiasa taat kepada perintah Allah, dan jangan pula kita buat-buat lupa tentang apa yang telah Allah larang. Jadi jadilah hamba yang sebaik-baiknya kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi kita teruskan lagi. Apakah bukti saya beriman dengan nama Allah Al-Hamid, Al-Azim? Okay. Kita sentiasa bertawakal kepada Allah. Bukan kita lepaskan sahaja kepada Allah sahaja. Kita mestilah berusaha, dan kemudian barulah kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Itu sebaik-baiknya. Jadi dalam tindakan kita, kita berusaha dengan gigih untuk berjaya, dan kita kena yakin dengan ketentuan Allah. Bila mana kita berusaha dan kita berjaya, jangan lupa kita mengucapkan puji-pujian kepada Allah kerana mengizinkan kejayaan kepada kita. Dan bila mana kita berusaha tetapi kita tidak berjaya, jangan pula kita menyalahkan Allah, bersangka buruk kepada Allah. Sedangkan kita mesti sedar bahawa Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi janganlah kita bersangka buruk kepada Allah Ta'ala. Kita mestilah berserah diri kepada Allah. Apa yang kita lakukan, kita doa. Okay? Kita doa, Allah tolong. Jadi akhir sekali bila kita berjaya, manusia ni kadang-kadang bila dah berjaya dia lupa. Kadang-kadang bila susah baru ingat Allah. Jadi sekarang yang perlu kita terapkan, kita susah ataupun senang, mestilah ingat Allah Ta'ala. Jadi berserah diri kepada Allah itu membuktikan kita beriman kepada Allah, kerana kita tahu sebaik-baik yang merencana dan mengizinkan sesuatu itu berlaku hanyalah Allah Ta'ala. Jangan kita nafikan. Okay? Sebagai orang Islam, kita wajib beriman kepada Allah Ta'ala. Berserah diri kepada Allah selepas kita berusaha sebaik yang mungkin. Okay? Bila kita ditimpa dengan musibah, contohnya sekarang banjir, jangan kita menyalahkan takdir, jangan kita menyalahkan Allah. Allah tahu apakah yang terbaik untuk kita. Jadi bila mana ada musibah itu, ataupun bila mana kita ada sesuatu ujian itu, jangan kita menyalahkan Allah, tetapi kuatkan hati kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Okay, itulah antara iktibar yang boleh kita ambil. Dan bila mana kita berjaya pula, itu bukanlah tiket untuk kita memandang rendah pada orang lain, kerana kehidupan kita adalah seperti roda. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Jadi kita perlu ingat bahawa walaupun kita memiliki kekayaan, jawatan, kita mesti sedar bahawa siapakah yang memberi jawatan dan kekayaan itu jika bukan Allah Ta'ala. Jadi mestilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Apa yang kita ada ini hanyalah pinjaman semata-mata, bukanlah kekal selama-lamanya. Okey, kita teruskan lagi dengan bukti saya beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid, ialah saya sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Okey, kita ada rumah untuk kita duduk, Alhamdulillah. Kemudian kita ada air untuk kita mandi, untuk kita wuduk, Alhamdulillah. Kemudian
kita ada makanan, rezeki, itu kita panjatkan lagi Alhamdulillah. Segala apa yang ada ini bukanlah datang dari langit. Contohnya makanan. Adakah kita lihat makanan tu jatuh daripada langit? Tidak. Rezeki ini siapa yang bagi? Allah Ta'ala. Itu pun kena usaha cari, barulah kita dapat. Dan dengan nikmat-nikmat yang kita dapat itu, jangan lupa pula untuk kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Okey? Dalam segi tindakan kita yang lain, kita mengagungkan kehebatan Allah Ta'ala. Okay, kita lihat contoh-contoh seperti di dalam alam sekitar kita, alam semula jadi yang cantik. Okay, Allah telah ciptakan. Itu merupakan salah satu daripada kehebatan Allah Ta'ala. Walaupun manusia cuba untuk meniru, untuk membuat alam semula jadi, tetapi tidak setanding dengan apa yang telah Allah ciptakan. Okey, jadi kita perlulah bersyukur banyak-banyak dengan nikmat yang telah Allah beri kepada kita. Seterusnya ialah menggunakan nikmat yang sebaik-baiknya. Kita beri contoh pokok. Okey, adanya pokok kita dapat udara yang bersih. Kita menjadi orang yang sihat. Bayangkan jika pokok tak ada, dapatkah kita menikmati udara yang bersih lagi? Mestilah sukar. Jadi apa yang telah Allah bagi itu mestilah kita jaga. Jadi kita mestilah menggunakan. Okey, bukan maksud menggunakan pokok tersebut ialah dengan benda-benda yang baik. Jangan kita menebang pokok sesuka hati. Akhirnya bumi ni digondol dan tak ada apa-apa pokok yang ada di dunia ini. Seterusnya bumi akan menjadi panas dan kita akan duduk di bumi yang panas. Relakah kamu untuk duduk selama-lamanya? Okey, maksud saya daripada pagi sampai ke malam panas. Kita sedar perubahan cuaca yang berlaku ini. Okey, pukul 9, pukul 10 dah mula panas. Kenapa? Sebab sistem ozon kita sudah pun tipis. Bila mana kita kaitkan dengan sains, kita tahulah bahawa setiap perbuatan manusia ini yang memberikan kebinasaan kepada alam sekitar, kita juga akan terima akibatnya. Salah satunya ialah bumi semakin panas. Kenapa bumi semakin panas? Sebab dah tak ada pokok, lapisan ozon pun semakin tipis. Jadi perlulah kita fikir sama-sama. Dan untuk yang akan datang, apa iktibar yang kita perlu ambil? Maafkan saya, janganlah kita sesuka hati untuk membuat pembangunan dengan menafikan tentang alam sekitar. Okey? Kerana bila tiada alam sekitar, bumi ini akan menjadi tidak seimbang. Sebab itulah mudahnya berlaku banjir, tanah runtuh, ribut taufan dan sebagainya. Jadi saya kaitkan dengan sains jugalah supaya kita tahu bahawa kita ni di dunia ini ada fungsi kita dan peranan kita. Okey? Dan seterusnya memuji kebesaran Allah. Okay, dengan apa yang Allah telah beri kepada kita, kita bersyukur, memuji kebesaran Allah. Ingat apa lafaz itu? Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Itu salah satu daripadanya. Baiklah. Contoh yang saya bagi untuk yang ketiga ini panjang, mudah-mudahan kamu faham. Okay, dapatlah relate dengan situasi semasa. Dan kita teruskan lagi dengan menilai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama,
Dapatkah kamu nyatakan erti Al-Azim dan Al-Hamid? Seterusnya menyatakan dalil nakli yang berkaitan menyinari kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Seterusnya menyinari bukti beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Sekiranya terlupa, boleh ulang semula video, tiada masalah. Mudah-mudahan dengan pengulangan tersebut akan memberikan lagi kemantapan fahaman kamu tentang tajuk ini, insya-Allah. Terima kasih juga kerana telah tekan butang langgan, subscribe, loceng, notifikasi dan sebagainya. Terima kasih atas sokongan anda. Yang baik itu semuanya dari Allah Ta'ala dan lemah yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.